والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. صدق الله العظيم. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita syukur banyak-banyak kepada Allah, kita masih diberikan ruang dan peluang untuk kita berada dalam rumah Allah. Mohon maaf kepada jemaah yang sedang beriktikaf dan beribadat dan sembahyang sunat, dan dalam mengisi program kita pada setiap hari. Masjid ini melakukan suatu perkara yang mengajak manusia untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita ambil masa sikit sampai 1:30 untuk kita mendengar kalam-kalam Allah, iktibar, mudah-mudahan boleh menjadi panduan dan juga pegangan kita masing-masing, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tujuan kita berpuasa semua orang dah tahu, dan Allah juga menyatakan dalam Al-Quran: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini biasa kita dengar. Yang Ustaz cuma nak bincangkan pada hujung. Di hujung ayat tersebut Allah sebut la'allakum tattaqun. Jadi pada Ramadan, tuan-tuan, inilah sebenarnya hakikat Ramadan yang Allah pertemukan, perjodohkan kita dengan dia, adalah semata-mata untuk memberi peluang kepada kita untuk meningkatkan diri kita ke arah takwa dari masa ke semasa. Sebab dengan takwa sajalah macam-macam yang Allah kurniakan dan berikan kepada kita, tuan-tuan. Yang terutamanya bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, kita nak supaya takwa itu dia akan merintis jalan untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang kita hari-hari baca Quran. Persoalannya, sejauh manakah kita mengetahui isi kandungan, dan sejauh manakah sehingga hari ini hidup kita berpegang teguh sungguh dengan Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran ini macam-macam cerita ada, daripada sedikit-sedikit sehingga rasa besar-besar. Tapi kita hari-hari baca Quran, ada juga kita memahami ayat-ayat yang kita baca. Itu persoalannya, tuan-tuan. Jadi dengan hari ini kita mengajar pada tengah hari ini kita sama-sama. Kalau kita rasa selama ini kita hanya baca saja, memanglah sama-sama kita pertingkatkan, kita memahami ayat-ayat tersebut. Taqarrub dengan Al-Quran itu lebih baik daripada kita hanya membaca tapi tak faham apa-apa. Sebab itu dalam dunia kita hari ini, masyarakat kita hari ini, kita buat tilawah Al-Quran, tapi masih lagi kita buat maksiat, kita masih lagi kita buat dosa. Sedangkan ayat itu menyatakan tentang kepimpinan dalam masyarakat, kepimpinan dalam negara, dan dalam keluarga, tapi kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang merosakkan kehidupan kita sebagai seorang pemimpin dan sebagainya. Dan yang akhirnya adalah pada Ramadan ini, takwa juga membawa kepada kita adalah kesucian hati. Sebab itulah ada semua ulama menyebut Ramadan ini juga sebagai syahrul tahur, iaitu bulan kesucian. Jadi pada hari ini sudah nak menceritakan sedikit tentang bagaimanakah cara ataupun ciri-ciri orang yang hatinya telah disucikan oleh Ramadan Al-Mubarak. Baik, yang pertama ya tuan-tuan, tanda kita punya hati kita disucikan oleh Allah pada bulan
Ramadan ni, ya, apabila seseorang itu dia dah mula rasa malu pada Allah kerana sentiasa dia merasakan Allah ini melihat, mengawasi keadaan apa yang dia buat. Itu tanda yang pertama bahawa suci dah hati orang tu. Kesucian hati kita tuan, bila kita dapat rasa macam mana, ya, bila kita buat benda tu, kalau benda yang itu benda yang tak elok, kita rasa malu dengan Allah. Kita tak nak buat perkara. Jangan kita rasa kita masih lagi kita melakukan ibadah dalam masa yang sama, kita tak rasa malu dengan Allah. Kadang-kadang kita tak buat depan orang, tetapi kita buat, ya, di hadapan Allah. Seorang-seorang kita melakukan perkara-perkara yang tak baik, contohnya kita berangan-angan, dan sebagainya. Orang tak tahu dalam pada, ya, kita memberikan bantuan kepada fakir miskin pada bulan Ramadan, ya, peruntukan yang dibagi pada masjid-masjid setengah-setengah dan diberikan kepada orang tertentu, ya, sejumlah banyak, tetapi yang hanya sampai kepada fakir miskin sedikit saja. Mana duit pergi, ya, ada satu masjid berumur, ya, pasal apa? Sebab dia bagi asnaf fakir miskin itu lebih kurang dalam 50 orang, ya, dan zakat yang nak diberikan itu lebih kurang dalam 200. Jadi 50 orang kali 200 apa ibu? 2,000. 200 kali 50, 10,000. Sepatutnya dia dapat 10,000 masjid itu, dia minta daripada seorang wakil rakyat, dan akhir sekali memang dia dapat, tetapi hanya dia dapat 3,000 saja. Yang tu nak bagi dekat masjid 50 orang, hak yang 7,000 lagi tak tahu ke mana. Itu dalam bulan Ramadan, kan? Jadi begitulah juga ada duit-duit masjid, ya, yang sepatutnya digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang sepatutnya ianya adalah untuk para jemaah, ya, untuk kembali kepada para jemaah. Contohnya masjid ni kita buat, walaupun kita buat tabung dan sebagainya, orang bagi, kemudian kita gunakan balik untuk masalah umum balik, kan, kita cari guru dan sebagainya, untuk apa? Untuk bagi ilmu pada jemaah. Tapi ada masjid yang tidak ada langsung, kosong dengan tazkirah, kosong dengan kuliah dan sebagainya. Sedangkan setiap hari kita minta duit, ya. Contohnya, apabila dia dapat duit, ya, kita boleh dapat aktiviti, tapi tidak. Akhirnya duit dalam satu akaun berapa ribu, tapi kosong daripada ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita kena rasa malu, kena rasa takut. Biar duit habis takut, tapi semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu hati yang suci. Kalau kita masih lagi dalam Ramadan, kita dapat dan menyucikan hati kita bimbang, kita takut, kita masuk dalam suatu amin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diaminkan oleh Nabi kita, yang dinyatakan oleh malaikat Jibril Alaihi Salam pada suatu ketika apabila Nabi hendak naik ke atas mimbar, ya, so Nabi diperdengarkan oleh Jibril alaihissalam. Aku dari Jibril, aku doa Jibril, celaka, rugilah bagi orang-orang yang datang Ramadan dalamnya. Dia tidak dapat keampunan langsung apabila habis Ramadan itu nanti. Dan Nabi suruh amin, tuan-tuan. Ingat, yang amin itu bukan kita, bukan imam, ya, bukan Bilal, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tentulah amin Nabi akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu ciri pertama, apabila sucinya hati kita akan dapat rasa itu. Kalau kita sekarang ni pun dah ada rasa dah, sudah rasa malu dan nak buat benda itu, rasa malu dah dengan anak cucu dan sebagainya. Jadi kita buat benda-benda yang terlarang. Rasa malu, rasa di hadapan Allah, malam tak boleh bangun lagi, Ustaz. Rasa malu, tandanya hati kita sudah mulai disuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tentang tanda hati kita telah suci, iaitu, ya, kita mula rasa takut, dan hebatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu rasa takut juga kepada Allah, tapi hanya takut
sebut di mulut je, hati tak ada apa pun, buat lagi benda-benda maksiat, kan? Masih lagi kita melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan, ya, dosa-dosa, mengata orang lagi, ya, duk dengar lagi fitnah-fitnah, dan bukan setakat dengar je, kadang kita pun ambil bahagian, ya, dalam kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tapi dah sekarang dia merasa takut dengan hebatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Rasa diri kita sentiasa berada dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah boleh buat apa saja pada kita, tuan-tuan. Allah boleh sakitkan kita pada bila-bila masa. Allah boleh jatuhkan diri kita dalam kemiskinan dan sebagainya. Dan Allah juga boleh matikan kita pada bila-bila masa. Jadi kita rasa takut bila dia nak buat tu benda, dia tengok kalau benda tu tak manfaat, tak mahu lah. Pergi tempat-tempat yang melawak dan sebagainya. Kalau kita pergi ke pasar raya dan sebagainya pun, kita hanya pergi beli apa yang kita nak, kita balik. Tak perlu nak bayar, tengok-tengok je sah, banyak dapur. Tengok-tengok saja pun dah 2-3 jam, kan? Kalau kita berzikir, kalau kita baca Quran, lebih elok daripada kita pergi tengok-tengok saja. Ini pasal raya baru lepas, lagi nanti. Pasal raya baru, the mall tu ada mall. Taiping Mall. Tadi Ustaz pergi ke tempat apa tu, sesakan Kelantan tu. Ada program untuk telekom. Kita buat booking. Kemudian jauh dah buka lah, tapi memang sedikit lah, belum habis lagi. Tengok lah besok kan, masih baik lebih raya kot, baru settle kot. Kalau Ramadan ni dah penuh ni, penuh lah orang kot. Tapi saya tak tahu lah, agak-agak masjid ni pun tarawih pun kurang dah orang. Kalau saya pun, tarawih hari tu Taiping Mall. Sebab tahu biasa lah. Jadi kita jangan jadi macam tu. Ingat, Ramadan adalah tempat kita menyucikan hati kita. So apa sebab bulan-bulan yang lain tak ada masa, tuan-tuan? Iblis berganggu kita. Kan? Kita lah kata, tak ada tak? Tak ada. Iblis kacau tu. Allah tu pun payah nak dapat. Dia punya rasa ta'lim, payah saya. Tu pun dia kacau lagi. Kita kata lah, ada kali mana yang kuat-kuat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang dulu. Yang ketiga pun tanda hati kita suci oleh bulan Ramadan ialah kita akan rasa sentiasa kita rasa berdosa kepada Allah. Kita akan rasa sentiasa kita berdosa dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, saat sekarang kita duduk dengan kuliah, tuan-tuan. Agak-agak kita rasa tak kita ni banyak dosa. Ke kita rasa kita orang yang hebat tak? Hari-hari siang, malam. Kalau tak pergi masjid lain, masjid lama ni kat mari. Nak apa dia hebat ni lagi tak? Kita tak dosa tak? Nampak muka semua relax kan? Tapi ya Allah yang tahu ya Tuhan. Kita tak tahu apa, kita buat kadang-kadang kita rasa kita buat tu amalan. Kadang-kadang kita terpedaya dengan perangkap iblis, ta'amalullah. Kita rasa kita buat ni, kita rasa itu amalan. Tapi kadang-kadang sebenarnya kita tak sedar bahawa apa yang kita buat itu sebenarnya adalah dosa. Contoh. Kita duduk mari kuliah, mengaji, berzikir, sampai orang lain buat kerja sana, buat kerja sini, kita tak buat. Bulan Ramadan tu 10 malam akhir tu kira tak berganjak langsung lah. Macam mana Rasulullah lah, yang 10 malam akhir duduk masjid je. Kita rasa macam seolah-olah kita akan hebat dalam kita beramal. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kita buat tu atas tujuan apa. Patutnya kita buat ni, kita buat jangan ikut hari, jangan ikut waktu. Kalau kita betul-betul ikhlas untuk kita beribadat kepada Allah, ni satu hari bulan dah start dah. Kita dah tak sedar
kepada Allah. Kadang-kadang kita ingat dosa kita semakin berkurang. Tapi sebenarnya kita tidak perasan tuan-tuan, kita ada zaman muda kita. Tak? Kita tahu muda kita dulu mana. Kita beruntunglah bagi orang-orang muda tuan-tuan. Beruntung pada orang yang muda masa kini yang dia sentiasa tak tinggal masjid. Ini adalah orang yang hebat. Daripada kita orang yang dah berumur tuan-tuan, kita rasa akulah kat tinggal masjid. Setiap encik pun tak tinggal masjid tak. Tapi muda kita dulu ke mana? Ya? Ingat tuan-tuan, di antara orang-orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti ialah remaja, ya, yang mana remaja itu dia hidup dalam ketaatan kepada Allah. Itu untungnya remaja tuan-tuan, orang muda. Daripada hari ini pun dia nampak selalu dia pergi ke masjid, selalu dia bersolat, selalu dia baca Quran. Jarang dia pergi. Sedangkan waktu usia ni memang usia yang lama, tidak? Tapi ada di antara anak-anak kita, adik-adik kita yang dia tak nak benda-benda itu semua. Ya? Sebab tuan-tuan, inilah hebatnya orang muda. Dan Allah janji Allah akan bagi naungan pada hari akhirat. Ada 7 golongan saja yang akan mendapat naungan di hari akhirat, yang mana waktu itu tidak ada siapa pun yang boleh bantu tuan-tuan, melainkan bantuan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena rasa dosa kita di mana. Ya, sebab kita kena banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja depan manusia, bahkan dalam keadaan kita duduk dalam keadaan yang sulit pun, ya, kita banyak buat dosa tuan-tuan. Kadang-kadang dengan bukan dengan mulut, kita tak berkata pun, kita tak kata pun orang pun, tapi kadang-kadang kita mengata dengan hati kita. Kadang-kadang kita bukan mengata dia dengan hati kita, tetapi kita merasakan yang tercabar dengan dia. Contohlah, biasalah saya bagi contohnya bagi orang perempuan lah. Orang perempuan dia nampak macam ni. Contoh, dia duduk di rumah seorang-seorang, suami dia bekerja dan sebagainya, ya, dia pun tak keluar rumah. Kemudian dia selak kasih rumah dia tengok jiran sebelah dia, ya, tengok ada lori datang. Kemudian dia tengok ada berapa mampu, kemudian dia pergi. Dia tak kata sama-sama pun, dia seorang lagi kat rumah. Tapi kadang-kadang hati dia berkata, nanti abang balik tanya, suruh beli ganti abang balik sofa ni contoh, kan? Dia tak kata sama-sama pun, tapi dia sudah ada niat dalam hati yang sedemikian. Ini juga adalah merupakan hati yang kotor tuan-tuan, ya, sebab tu kita rasa kita kena jaga hati kita supaya dibersihkan, ya. Jangan kita sentiasa melihat kepada orang-orang yang banyak dosa yang dilakukan seolah-olah kita tidak ada dosa. Lihat pada diri sendiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan, ya, hati yang bersih ni dia hati yang selalu menangis. Dia akan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nangis depan orang. Ya, dia ada semua. Dia menangis depan orang, dia menangis di belakang orang. Lihat dia. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian tuan-tuan, hati yang suci, ya, tanda hati kita suci. Satu lagi ialah apabila kita dapat merasai yang kita tidak lagi menangguh-nangguh dengan urusan Allah. Tanda hati kita yang telah disucikan pada bulan Ramadan ini, kita rasa kita nak buat amalan, tidak lagi tangguh-nangguh. Contoh, kita kata sedang hadir kerja alihat dalam kedua sikap dalam kedua. Kita tahu, ada sikap, dia tidak lagi tahu kami datang. Ni apa cerita? Suruh berhenti apa? Ya, aku nak ni. Allah, sebenarnya. Okey, tuan-tuan. Kita rasa sudah cukup untuk diri kita. Aku tak nak lagi buat benda-benda yang lain. Ya, kadang-kadang ada manusia ni tuan-tuan, dah azan tak? Dah dengar dah azan. Tetapi dia masih lagi dalam keadaan lembek-lembek, ya. Sehingga kan orang dah boleh mayat, dia duduk lagi, ya, buat benda dia sebagainya. Ini satu benda yang menunjukkan bahawa hati kita masih belum lagi suci dan benar. Hati yang suci
semua orang tak tengok lah. Seluruh ada poket tuan-tuan, tak kira ada apa dalam poket, terus diisi. Tak ada dipilih-pilih. Dalam poket ada warna biru, ada warna merah, warna hijau. Agak-agak kita tuan pilih warna apa? Hijau. Warna hijau lah. Dia yang tahu kan. Baik tuan-tuan yang berkata, yang seterusnya satu lagi. Tanda hati kita telah disucikan oleh Allah ialah setiap kali kita buat salah, sama ada salah kecil atau besar, hati dia akan rasa takut dan terhina di hadapan Allah. Dia akan rasa hina di hadapan Allah apabila dia buat dosa, walaupun dosa-dosa kecil. Dan dia tidak segan-segan untuk dia meminta ampun. Kalau dia rasa dosa itu dia buat pada orang, contohnya walaupun dosa itu kecil je, tapi dia akan tidak malu-malu untuk minta ampun. Contohlah terlanggar. Terlanggar apa dia? Terus dia dekat Allah, minta maaf, saya terlanggar berubat. Ini terlanggar baru, saya fikir kata satu kuat tak? Jadi mudah-mudahan kita yang berada dalam masjid ini, kita tidak menjadi begitu. Takkanlah kerana bulan ini adalah bulan sabar, tuan. Bulan kesabaran, bukan bulan untuk kita nak tunjuk hero. Ini dah bulan Ramadan, malu pada Ramadan. Ketuk kita orang apa? Kan? Kita kecil. Allah puji kita sikit je, sama. Dah, ketuk kita semua. Nak tunjuk kita tu hebat. Padahal tak ada apa pun. Lepas itu mana pergi? Mana pergi ke mana? Duk masuk mahkamah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita rasa kita ni pada bulan Ramadan kita tidak sabar. Menyebabkan hati kita jadi rosak. Jadi bingung atau harap dan sebagainya. Patutnya kita orang Melayu, orang Islam, kita tunjukkan asal. Apabila berlaku satu benda, tengoklah keadaan. Kan? Kalau orang yang kita langgar itu, contohnya atau melanggar kereta kita, dia minta maaf, dia nak bayar balik, dia nak settle bagi senang, bagi selesai saja. Kalau masalah, ni tak, kan? Dia akan menyebabkan masalah. Tak ada satu orang tu. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, aku harus setengah baru suku. Tapi insyaAllah akan datang, kita akan kemaskan lagi insyaAllah. Banyak lagi ramai lagi ustaz-ustaz yang akan menjelaskan tentang hukum-hukum agama ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat ilmu tuan-tuan dan percaya dan yakinlah apa yang kita buat pada hari ini, pada tengah hari ini, walaupun orang kata kita duduk dalam masjid ni, kita beriktikaf, kita semayang, kita mengaji, kadang-kadang kita sedar apa yang kita buat tu perkara-perkara sunat, kan? Dan alhamdulillah perkara sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan Allah diajarkan kepada fardu. Tapi yang kita buat hari ini tazkirahnya adalah sunat kan? Wajib. Fardu dulu. Allah Ta'ala ajarkan 70 kali fardu. Walaupun pada hari ini dia telah datang. Hari ini dia telah datang tengok. Itu betul tengok hari ini. Allah sila masjid. Ingat semayanglah. Buat tazkirah pula. Dah semalam buat bulan lari lah. Kan? Aku nak buat 20. Dia bersuruh buat 8. Tazkirah lagi. Kerja-kerja. Ni mari sini kan semayang sohor je. Dah tazkirah. Baca mana tak? Dia tak sedar apa yang kita dengar ajarkan semuanya ilmu belaka. Dan insyaAllah Allah akan ajarkan 70 kali kita akan datang dengar majlis ilmu kuliah pada bulan-bulan biasa tuan-tuan. Bukan senang. Sebab tu tuan-tuan mari datang sekali daripada hari ini. Ingat bahawa kalau kita ikhlas dengan Allah, Allah akan ajarkan pahala yang banyak bagi kita pada bulan Ramadan. Itu saja yang dapat kita berikan. InsyaAllah mari sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang kita bincangkan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih taat, orang yang lebih dapat menyucikan jiwa kita masing-masing. InsyaAllah akhir Ramadan yang Allah sebut minan nar sudah menjadi kejayaan bagi kita. Dan luputlah yang malam yang dikatakan malam Al-Qadar tuan-tuan. Jangan lupa kita untuk sentiasa beribadat malam. Jangan kita lari daripada kita melakukan sedikit pun amalan yang baik-baik, sama ada kita baca Quran, sama ada
zikir. Mari anak semayang sangat pun baca Quran zikir juga. Tak larat bangun malam. Tak larat nak semayang nak pergi jauh nak ambil air semayang pula. Tak duduk saja baca Quran. Baca Quran nak pegang Quran Ustaz. Tak apa yang apa. Qul Allah Ustaz nak baca Qul Allah sampai cukup. Boleh? Dah juga Qul Allah. Qul Allah. Bungkoi balik. Kan? Itu nak setah pun nak bangun. Jadi insya-Allah mudah-mudahan